Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diizinkan bertemu pada pertemuan kali ini, alhamdulillah. Masih lagi diberi kesempatan untuk menambah amal dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dosa yang kita telah lakukan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang berbahagia barisan AJK serta pegawai masjid, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan solat. Banyak lagi tak habis solat ni. Tak tahu dah berapa lama lagi nak habis. Sebelum kita masuk kepada tajuk puasa, kita tengoklah keadaan ya. Tajuk apa yang bersesuaian kita akan tengokkanlah, sesuaikanlah. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk dalam masjid kita ni dengan i'tikaf kerana Allah taala. Baik, perkara-perkara yang makruh dalam sembahyang. Hari ni habis tenaga hari ni. Pasal minum air jugalah. Jarang saya minum air. Tak masuk lagi tu. Belum start mukadimah lagi dah minum air dah. Rasa berhenti awal ni. Terlalu penat. Bismillah. Dalam 3-4 hari ni sibuk sikit. Baik, perkara makruh dalam sembahyang, kita dah bincang itu. Yang pertama, berpaling ke kiri ke kanan, ataupun mendongak ke atas ke bawah, mendongak ke atas atau memandang ke bawah, yang boleh melalaikan sembahyang. Yang kedua, memejamkan mata, makruh hukumnya ya, tetapi menjadi harus apabila kita membuka mata itu boleh mengurangkan khusyuk kita dalam solat. Yang menjadi harus kita pejam mata sekiranya kita buka mata mengurangkan khusyuk kita dalam solat. Buka mata tengok-tengok kat depan ada sejadah, ada bentuk macam-macam, kita pun terbayang macam-macam kat sejadah tu. Terbayang Ultraman lah, tengok-tengok macam ada gajah lah kat tu ya. Maka itu kalau kita terasa itu mengganggu kekhusyukan solat kita, maka kita dibolehkan, diharuskan untuk memejamkan mata. Secara asasnya pejam mata ini hukumnya adalah makruh. Baik. Yang ketiga, berudah ya, hadapan atau ke kanan jika bukan dalam masjid ya, di rumah ke mana-mana ke. Tapi kalau dalam masjid berudah ke mana pun ya, hukumnya makruh. Tidak boleh, tidak boleh lah ya, tidak boleh berudah. Nak ludah juga kalau ada sangat benda dalam tekak kita nak dibuang juga, ataupun mungkin ada benda-benda dalam mulut kita yang boleh membatalkan solat sekiranya kita tertelan. Contohnya ada sisa nasi dalam mulut kita ya. Kita tengah baca waladhdallin tu ya, ambil tepi side cantiknya
Ya, waladhdallin tu terkaut sekali sisa nasi, ya, dekat gigi geraham kita tu. Jadi yang itu, ya, kita bolehlah ambil, ya, tisu ke sapu tangan ke apa ke, tutup, buang, ya. Tapi kalau ludah tanpa sebab, hukumnya adalah makruh. Baik. Dan yang keempat, membuat isyarat mata, isyarat kening dan sebagainya. Contohnya seperti mengenyit atau mengerlingkan mata atau menggerak-gerakkan kening. Ya, tengah semayang, ya, kita tanpa sebab lah, kita seolah-olah mengajuk pula, ya, perbuatan seseorang yang suka mengenyit-ngenyitkan mata. Ya. Kita baca pun terandung sedap lagu kan. Macam lagu Zain Azin, kita pun angkat kening. Ya. Tengah baca kat kening. Nak buat tak reti, pakai ni lah, manual. Contoh manual. Ya. Jadi kalau buat, ya, dengan sengaja tanpa sebarang sebab, mengenyit mata atau sebagainya. Kenyit mata ni jaranglah sebab kita sembahyang ni menghadap arah kiblat. Jarang orang perempuan lalu depan kita, ya. Kalau ada orang perempuan lalu depan kita, mungkin jugalah kot. Ya, tengah-tengah sembahyang tengok awet lalu, kenyit mata. Ya. Macam ustaz bahaya ni. Kena ustaz pula. Tak ada kena langsung, Allah Rabbi. Kena tahu kan, ya. Semayang dekat tempat main pingpong ke, tiba-tiba lalu kat depan tu Dina lalu, habis. Ya, kenyit mata. Makruh, ya, hukumnya makruh tanpa sebab. Okey sah? Baik. Yang kelima, bersembahyang sambil bercekak pinggang. Orang lain sembahyang duduk tangan macam tu. Ya, ini sembahyang cekak pinggang. Amboi samsingnya kita menghadap Allah. Ya, menghadap Allah cekak pinggang. Dengan orang pun kita tak boleh cekak pinggang. Ya, tiba-tiba, ya, dengan Allah kita tak bercekak pinggang. Samsingnya kita, ya tuan-tuan. Jadi hukumnya adalah makruh. Yang keenam, berdiri sebelah kaki. Ya, berdiri sebelah kaki juga hukumnya makruh. Siap main tenteng masa sembahyang. Nak berdiri dua kaki. Ya, apa pun yang sempurna itulah yang terbaik. Berdiri dua kaki itu yang terbaik, yang sempurna. Ataupun contoh yang lain, kalau kita atas kerusi sama jugalah, ya. Budak-budak dia suka benar kerusi yang 4 kaki tu dia angkat 2. Yang dia angkat 2 dia tonggeng. Dia tonggeng ke depan, dia buat wheelie, ya. Sekali jatuh berdebum baru tahu. Jadi yang sempurnanya biarlah dia lengkap. Berdiri 2 kaki. Yang ketujuh, melipat atau menyingsing kain atau baju atau membetulkan rambut atau menyapu pasir dan meratakan kecuali sekali sahaja. Melipat atau menyingsing kain atau baju, ini hukumnya makruh. Yang tengah semayang rasa panas, kita pun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, ya, ataupun kita nyising, ya, nyising sambil semayang. Ini hukumnya adalah dimakruhkan. Tidak boleh melipat atau menyingsing kain atau baju, ya, kecuali memang kain itu hendak terlondeh, menjaga daripada terlondeh, maka itu tak apa, ya, sebab kalau terlondeh terbuka aurat. Ataupun dah terlondeh separuh, kita angkat, kita ikat lipat, itu pun tidak mengapa, ya, kerana menjaga daripada berlakunya perkara yang boleh membatalkan solat. Sebelum solat kita lipat dulu, tak ada masalah. Yang tak bolehnya, yang makruhnya semasa solat. Sebelum solat kita lipat dulu, singsing sampai ke lengan. Contohnya kan, dua-dua sekali, ya, kita lipat dulu, kita pun semayang, tak ada masalah yang tu sebelum solat. Semasa solat kita sejuk pula tiba-tiba, kita pun buka balik, yang tu yang makruh.
Wallahu taala alam. Saya pun tak pernah dengar yang tu, ya. Saya tak tahu, ya. Saya tak tahu yang tu. Melipat itu tidak dibolehkan sebelum semayang, ya. Cuma dalam adabnya lah, ya. Dalam adabnya kita sebaik-baiknya beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau andai kata kita melipat kain, kita berjumpa dengan orang besar, melipat ni, jumpa dengan orang besar, kita lipat, boleh ke tak boleh? Jumpa dengan raja, jumpa dengan sultan, boleh tak kita lipat? Elok ke tak? Nampak? Segi adab lah, segi adab, ya. Tapi segi hukumnya sebenarnya tak ada masalah lah, ya, tak ada masalah. Yang dimakruhkannya ialah melipat sebelum semasa, ya, semasa melipat ataupun kita menyingsingkan, ya, kain semasa sembahyang. Itu yang dihukumkan sebagai makruh. Sebelum tak ada masalah. Cuma adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dengan raja, kita dengan orang besar-besar pun kita tak berani nak lipat lengan baju kita. Kita pakai lengan baju, ada siap, ada butang lagi kan, kita pakai, walaupun berpanas sekalipun kita tetap menghadap dengan kemas. Betul tak? Ya. Ini kita nak menghadap Allah. Itu contoh segi adab lah, segi adab. Tapi sebenarnya itu hanyalah pandangan-pandangan ulama sahaja. Saya pun tidak tahulah, ya. Sekiranya ada pandangan mengatakan sebelumnya itu pun tak boleh, itu wallahu a'lam. Ya, minta maaf. Baik. Ataupun membetulkan rambut. Ya, membetulkan rambut. Biasanya ni orang yang tak pakai kepiah. Ini biasa dia betulkan rambut. Ketika dia nak sujud, dia pun angkat. Allahu akbar, sujud. Setiap kali dia angkat ini, ya, ini hukumnya makruh. Ya, angkat rambut. Kecuali rambutnya memang terjuntai. Bila dia turun, dahinya, tiada bahagian dahinya yang terkena tempat sujud. Yang tu barulah dibolehkan. Dia untuk diangkat sedikit, diselak sedikit rambutnya, supaya dahinya kena pada tempat sujud, ya, walaupun sebahagian dahinya. Jadi kalau tanpa sebab kita tak angkat pun, ya, rambut dahi kita kena juga pada tempat sujud, maka yang itu dihukumkan sebagai makruh. Ataupun apa sajalah kita betulkan rambut, ya. Tak kisahlah tengah-tengah semayang kita ambil sikat-sikat rambut ke apa ke. Itu bagi contohlah, ya, yang boleh mendatangkan makruh dalam sembahyang. Atau menyapu pasir, meratakannya, kecuali sekali sahaja. Yang ni, ya, kita tersujud, sakit dahi kita ni, terkena batu atau pasir yang melekat dekat sini. Yang ni kita boleh sapu. Yang kita boleh sapu sesekali sahaja, ya, untuk menghilangkannya supaya tidak hilang khusyuk. Dalam sembahyang ni fokusnya ialah kepada hilang khusyuk. Ya, ada apa saja perkara yang boleh menghilangkan khusyuk, dia akan mengundang kepada perkara yang makruh. Itu secara umumnya. Jadi kerana itulah ulama pun dia buatlah pecahan. Yang ke-8, bersembahyang dalam keadaan lapar kecuali waktu sembahyang hampir luput. Lapar sangat, ya. Maka yang ini juga, ya, dimakruhkan kita bersembahyang, ya, ketika itu. Jadi makan terlebih dahulu. Perut dah terisi, dah selesai untuk solat, baru solat. Kecuali waktu sembahyang hampir luput. Waktu sembahyang dah nak habis, yang tu kena dahulukan sembahyang. Ya, kalau waktu sembahyang masih lagi lama, masih lagi panjang, ya, masih lagi di awal waktu, kita terlampau lapar, kita sembahyang juga dalam keadaan kita lapar, kita hilang khusyuk, maka menjadikan hukumnya makruh. Ya, jadi kita makanlah sedikit terlebih dahulu untuk menghilangkan lapar tersebut. Ya. Boleh lah, ya. Kita apatah lagi kalau makan makanan terhidang. Ya, kalau makanan terhidang di hadapan kita, lagilah, ya, kita disuruh makan terlebih dahulu sebelum solat, sekiranya perkara tersebut mengganggu kita dalam solat.
Tahlil macam mana tahlil? Tahlil tu tahlil tak ada masalah tu ya. Tahlil lapar pun tak ada masalah. Memang kita dah bersedia untuk makan. Tahlil kat depan memang dah ada makanan. Ya, tahlil kat depan kita dah nampak dah. Hari ni ada apa? Nasi biryani tahlil lah. Okey. Mulalah kita pun bertahlil dalam keadaan yang lebih bergegar, lebih khusyuk. Ya, sebab nasi biryani lebih kuatlah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tengok hari ni mi husup je. Allah. Lemah tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baik. Yang ke saya cakap ni jelas ke tak? Macam saya mengantuk Jelas? Boleh Suara saya sekejap naik, sekejap turun, naik turun. Tak stabil. Ya? Sedang mencari tenaga. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Macam haji pun itulah mencari tenaga juga tu. Kepenatan. Ya. Allah Rabbi. Tapi betul lah hari ni betul-betul penat hari ni. Satu hari melayan budak-budak. Wah. Daripada pukul 7.20 sampai pukul 4.45. Melayan budak-budak. Tak berhenti. Okey, semangat sikit. Lupa saya depan ni ada benda ni. Allah. Mengadap yang ke-9, mengadap sembahyang ke arah makanan yang telah dihidang. Mengadap sembahyang ke arah makanan yang telah dihidang. Sebab itu apa-apa hal pun kita nak sembahyang, tinggalkan dulu. Perkara lain jangan hidang dulu makanan dan sebagainya. Biarkan saja dulu. Ya, kita sembahyanglah. Sembahyang hajat dekat rumah. Ya, sembahyang hajat dekat rumah, dijemput datang ke rumah sembahyang hajat. Ya, dah siap-siap makanan terhidang dekat depan. Depan tu imam, ya, makanan, meja makan, cantik ya depan tu imam. Ya, itu tak boleh semua tu, boleh mengganggu kekhusyukan solat dan boleh menjadikan ia hukumnya adalah makruh. Yang kata lain, apa yang makruh, apa yang boleh membedakan khusyuk? Ya, tak boleh. Sama juga macam ni, sembahyang depan tu ada kamera. Kita tahu depan kita tu ada kamera. Ya, live. Sembahyang live. Ya, sama jugalah. Bila boleh membedakan khusyuk, terjadi hukumnya makruh. Memasukkan sembahyang dalam keadaan menahan diri dari membuang air kecil atau air besar. Memasuki sembahyang. Kita masuk sembahyang, kita tahan diri kita ni daripada buang air kecil atau buang air besar. Ya. Ini juga dihukumkan sebagai makruh. Sebab tu bila nak sembahyang, buang dululah mana yang patut. Ya, jangan kita tahan-tahan apa yang ada dalam perut kita. Buang dululah. Selesaikan dulu. Sekiranya perlu. Ini maknanya apa? Kalau kita tahan tu kita hilang khusyuk sebab kita dah menggigil-gigil ni, tahan. Duk fikir ni, lambatnya lah imam ni. Ya, lambatnya. Kalau kita sembahyang seorang-seorang pun atau kita jadi imam, kita sembahyang dengan keadaan cepat. Yang ini yang mendatangkan makruh. Ya, tapi kalau kita terasa sikit-sikit tetapi kita relax lagi. Tak relax. Itu tak ada masalah lah. Ini dia dah bergigil kita ni. Peluh sejuk dah keluar dah. Tahan. Ya, kadang-kadang tu dia datang rasa ngeri gitu kan. Macam dia bukan aman ni ustaz. Memanglah. Ya, jadi tahan yang macam ni hukumnya adalah makruh. Yang ke-11, meninggal mengerjakan segala sunat dalam sembahyang. Lawan sunat ialah makruh. Segala sunat dalam sembahyang yang diberitahu pada hari itu sebanyak berapa, 40 ke sunat hari itu, ya, semuanya itu kalau kita tinggalkan kesemuanya atau kita tinggalkan, ya, ia mendatangkan makruh. Sebab itu kita buatlah sebaik mungkin solat kita untuk menjadikan solat kita itu sempurna, mendapat pahala yang maksimum. Segala perkara sunat yang kita boleh buat, kita buat. Ya. Ramai yang dia kadang-kadang tu bila tahu sunat hai'ah, dia ambil ringan. Dia ambil ringan, ya.
Tanpa sebarang sebab kita tinggalkan, hukumnya jadi makruh. Angkat tangan ni, ya, menghadap arah kiblat ni, Allahu Akbar, malas nak angkat. Ya, masa sujud masa nak turun rukuk, tak angkat, Allahu Akbar, tak angkat tangan. Ya, jadi hukumnya makruh. Ya, jadi cubalah buat perkara sunat yang terbaik. Perkara sunat tu kita boleh buat, kita buatlah semua. Biar solat kita menjadi sangat sempurna, tidak tergopoh-gapah. Kita buat semua sekali. Jadi kalau meninggalkan daripada mengerjakan segala sunat dalam sembahyang, semuanya ditinggal, maka hukumnya adalah makruh. Baik, yang ke-12, membaca kuat pada tempat perlahan dan sebaliknya. Sembahyang ini ada yang dibaca dengan jahriyah, dibaca dengan kuat. Dalam sembahyang juga ada dibaca dengan secara siriyah, secara perlahan. Ya. Apa yang dibaca kuat antaranya ialah membaca dalam sembahyang pada waktu malam. Ya, rakaat pertama, rakaat kedua membaca surah Al-Fatihah dan juga surah-surah yang lain. Itu semua dibaca dengan kuat. Ya. Dan juga kalau waktu siangnya, subuh dia kira malam lagi. Hari Jumaat, solat Jumaat, dia juga dia baca kuat. Dalam bacaan solat yang kuat tersebut, kita baca secara perlahan. Ya. Sepatutnya sunatnya kita baca dengan kuat, tetapi kita baca perlahan, maka dia menjadikan hukumnya makruh. Sebab tu walaupun kita sembahyang seorang-seorang, seboleh-bolehnya bacalah dengan kuat, bersuaralah. Ya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Bersuara, dia ada suara. Walaupun seorang-seorang, bila solat di waktu malam, khususnya solat fardu. Ya. Ataupun sebaliknya, tempat perlahan kita baca kuat. Sembahyang zuhur baca kuat. Ya. Allahu Akbar, jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Makmum kat belakang. Asal. Pening makmum. Ya, makmum pening. Bila imam baca kuat, jadi hukumnya makruh. Ya, berlawanan daripada apa yang sepatutnya, hukumnya adalah makruh. Yang ke-13, menukarkan bacaan zikir pada tempat-tempat yang bukan dikhaskan untuknya. Suka-suka hati menukar bacaan zikir. Ya. Bukan pada tempat yang dikhaskan untuknya. Sunat kita baca zikir ketika rukuk, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Yang kita suka-suka tukar. Allahu Akbar rukuk, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Ya, itu jadi hukumnya makruh. Kalau tukar rukun, ini memang batal sembahyanglah, tak sah. Ya. Patut baca tahiyat, patut baca Fatihah, kita baca tahiyat. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, At-tahiyyatul habis. Fil. Ya. Tapi kalau zikir-zikir yang sunat, kita tukar-tukar, kita pusing-pusing, tempat yang tak sepatutnya, hukumnya menjadi makruh. Tapi kita jarang buat semua ni kan. Kalau kita terbuat pun tanpa sengaja, sebab terbabas. Kan? Ya, terbabas. Tanpa sengaja terbabas, dimaafkan pada syarak. Membaca surah tidak mengikut tertib susunan Al-Quran. Yang ke-14, baca surah tak ikut tertib susunan Al-Quran. Ya, kita rakaat pertama sepatutnya lebih atas daripada rakaat yang kedua, tapi terbalik. Macam mana dia punya susunan? Bermula dengan surah Al-Fatihah, diikuti dengan surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim Zalikal Kitab, sampailah turun ke bawah kepada Qul a'udzu birabbin nas. Itu dia punya susunan. So rakaat pertama dia kena atas. Kalau rakaat kedua kita nak baca Qul a'udzu birabbin nas, rakaat pertama kita baca di atas, Qul a'udzu bil falaq ke, Qul huwallah ke, Qul ya ke. Itu contoh dia. Ya. Kalau rakaat pertama kita baca Qul a'udzu birabbin nas, rakaat kedua nak baca apa? Itulah yang last. Ulang balik lagi sekali Qul a'udzu birabbin nas.
Itu je lah. Ya, ikhtiar kita barulah boleh pahala sunat membaca surah. Tapi kalau kita terbalik, rakaat pertama kalau ada binas, rakaat kedua baca qul huwallah. Dia jadi makruh. Yang ni imam-imam kena ingat. Memang kena ingat, kena pastikan. Dia baca tu biar baca mana atas mana bawah. Ya. Kadang-kadang tu imam baca surah, dia potong-potong surah. Ada juga kira-kira dia potong-potong ayat-ayat Al-Quran daripada surah-surah yang panjang-panjang. Ya. Rakaat pertama dia baca ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Dia bacalah beberapa ayat. Itu surah apa tu? Surah Al-Hujurat. Ya. Kemudian rakaat kedua dia patah balik pula. Ya. Dia baca innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'azim. Surah apa tu? Surah Al-Baqarah. Nampak? Dia patah balik pula. Orang tak perasan. Bunyi ni baca Quran surah panjang ni. Padahal terbalik. Ya, makruh hukumnya. Nak baca surah panjang boleh. Ya, nak potong-potong separuh boleh. Tetapi biar ikut dia punya tertib dia, susunan dia. Yang ke-15, berlebih-lebihan membongkok dan menunduk kepala ketika rukuk. Ini ada orang kita yang buat. Kita nak rukuk, dia biarlah 90 darjah. Yang terbaik kita buat 90 darjah. Ya. Ketika kita nak rukuk. Tapi ini kita berlebih-lebihan sangat. Membongkok. Sampai ke bawah macam itulah. Bongkok kita tu, yang kepala ke bawah. Tangan di siku pun dah kan? Terlebih sangat. Itu hukumnya makruh. Ada. Jadi kita nak tengok macam mana? Tengok cermin lah. Nak sembahyang tengok cermin. Bukan setakat bersukan saja tengok cermin. Training bersukan. Pimpong lah saya, yang saya tahu ya. Training pimpong tengok cermin. Dipanggil apa? Mirror training apa? Yalah. Training dengan cermin. Kita tengok cermin kita pun buat. Kita buat. Tengok cermin kita buat. Supaya gaya kita, perbuatan kita betul dengan skill yang sepatutnya. Jadi bukan main saja cermin, sembahyang pun tengok cermin. Ya, tengok cermin rukuk sama tak sama? Ataupun suruh orang siapa sajalah, isteri kita ke anak kita ke ambil gambar. Rukuk ambil gambar, tengok. Sama tak sama? Cuba betulkan. Ya. Anak-anak kita masa kecil latih, ya, biar dia boleh rukuk dengan tepat. Biar dia merenggang. Jangan kita bagi dia keras, bongkok. Bongkok macam tu, bonggol lah, macam bonggol unta. Bila dah besar-besar nak train balik punya susah. Ya. Salahnya kena pula tu anak aku sendiri juga tu. Tak perasan, ya. Dah besar nak train balik susah. Kan? Tapi dah cuba-cuba akhirnya boleh lah. Latihan. Menutup mulut dengan sesuatu tanpa hajat. Tutup mulut dengan sesuatu tanpa hajat. Tutuplah dengan apa pun, ya. Tanpa sebarang hajat. Ambil serban, tutup. Tengah semayang tu ambil serban, tutup. Ambil ekor serban tu tutup. Ya, tanpa sebarang hajat. Yang ke-17, bersembahyang di tempat yang bising. Hukumnya makruh. Bersembahyang di tempat yang bising. Sembahyang di kilang-kilang dan sebagainya, ya. Tapi kalau dah terlalu mendesak, ya, sebab tak ada tempat lain lagi nak sembahyang, surau pun itu dah dia saja surau yang ada berdekatan dengan kilang. Ya, bunyi bising ke kilang, itu tak payah nak buat apalah. Ya, tapi kalau kita ada pilihan,
Carilah tempat-tempat yang tidak bising, supaya tidak mengatakan makruh, mengganggu kita solat. Cerita bising ni pernah saya pergi ke Pulau Besar, Melaka. Pulau Besar ni macam-macam dia punya cerita kan. Antaranya kisah ajaran sesat di Pulau Besar. Kat sana juga ada kubur panjang. Pulau Besar Melaka. Jadi satu hari tu buat rombongan dengan kawan-kawan. Satu maktab. Buat rombongan di sana. Malam cari surau lah nak bersemayang. Ada surau cantik, surau tu. Surau lama lah, surau kampung lama. Kita naik mungkin terlambat sikit lah, tengok ada jemaah dekat dalam tu, menggunakan ruang solat hadapan ni lah. Diorang semua tengah sudah berzikir, sudah habis semayang. Jadi kita orang pun duduk dah sebelah luar sana. Sebelah luar dalam tu kan, sebelah luar tu duduk, kita buatlah soh yang baru, jemaah yang baru solat. Kita buat jamak. Tapi itulah tengah-tengah semayang tu, sampai imam baca tak dengar. Masa tu siapa jadi imam? Saya jadi imam. Saya jadi imam, geng-geng yang dekat belakang. Baca tak dengar suara imam. Sebab apa? Jemaah yang dekat depan ni, dia orang tengah berzikir. Bergegar surau, berzikir. Bergegar surau. Masa tu saya tak terfikir pula ada ajaran sesat tu. Bila sekarang ni baru tahu, rupanya situ memang ada. Yang kita masa tu masih muda lagi, tak ada banyak pengalaman lagi, masih belajar lagi. Dia punya berzikir bergegar. Surau tu bergegar. La ilaha. Macam campur lelaki perempuan. Masa tu teknologi tak ada lagi kan, tak apa nak ada lagi masa tu. Jadi tak adalah benda-benda ni, kadang-kadang tak ada lah. Cuma tak terfikir masa tu benda tu ajaran ajaran yang bukan lah. Jadi zikir, mana ada orang berzikir macam tu. Tapi masa tu tak terfikir. Yang terfikirnya masa tu macam mana nak bagi jemaah belakang ni dengar baca. Kuat, dia orang berzikir kuat sangat. Pulau Besar. Jadi lepas tu sekarang ni baru dah tahu, rupanya situ memang antara pusat tempat jalan sesat dan sebagainya lah. Betul lah tu. Sebab tu kalau kita tengok orang buat amal pelik-pelik ni, apa yang orang lain tak buat, masalah. Berzikir, bergegar-gegar, ada berzikir, berjoget dan sebagainya. Allahu a'lam. Yang ke-18, bersembahyang di perkuburan. Sembahyang di perkuburan hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Yang ke-19, sembahyang di hammam, di bilik mandi. Sembahyang di bilik mandi hukumnya makruh. Hukumnya makruh kerana ia merupakan tempat mungkin diperciki oleh sedikit najis ataupun tempat mandi. Dia bilik mandi ini dia berbeza dengan tandas asing, bilik mandi asing. Yang ini baru hukumnya makruh. Tapi kalau dalam tandas memang tak boleh kerana dia tempat yang bernajis, kita nak sujud dan sebagainya. Macam kita berwuduk, berwuduk sebab tu kita disunatkan untuk kalau dalam tandas kita nak berwuduk, kita semur dulu air pada lantai tandas. Takut ada kesan-kesan najis tu terpercik semasa kita berwuduk. Dalam tandas boleh berwuduk, tak ada masalah. Cuma nak baca dalam tandas itu kena baca kat luar lah. Baca kat luar. Baca bismillah kat luar, baca doa masuk tandas dekat luar tandas, barulah masuk. Barulah kita berwuduk lah. Di sinki tandas tu kan. Yang tak bolehnya berwuduk menggunakan air tandas. Itu yang tak boleh. Buka mangkuk tandas, celup tangan dalam air tu, bom. Komo. Itu yang tak boleh. Geli pula aku cerita. Yang ke-20, bersembahyang di tempat-tempat ibadah orang-orang kafir seperti kuil atau gereja. Sembahyang tempat ibadah orang kafir seperti kuil atau gereja.
hukumnya makruh. Kita nak melawat kuil, nak melawat gereja tak ada masalah. Ya. Yang penting kita jangan buat apa yang dia buat, amal ibadah yang dia buat. Ya, kita pergi tengok dekat tokong sebagainya, kita pun sama-sama sekali pegang colok dia tu. Punjang. Nak apa? Nak tengok apa ni, nak tengok nasib. Ya, ada ong tak ada ong. Punjang. Itu masalah. Ya. Kalau orang laki-laki tak nampak sangat. Ya, orang tak boleh agaklah Islam ke tidak Islam. Tapi kalau perempuan dah pakai tudung, buat macam tu, habis. Viral. Kan? Ya, viral habis. Fitnah. Ya. Tak tahulah apa yang dicari macam-macam. Nak tengok tak ada masalah, melawat tak ada masalah. Ya. Tetapi tidak boleh ikut upacara dia. Yang ada viral yang lagi satu tu sama juga tu. Allah. Bila bercakap tanpa ilmu, masalah juga kadang tu ya. Tapi tak apalah, dia pun bertanya kan. Makcik tu pun bertanya. Ya, bertanya ataupun dia bersungutlah. Dia rasa pelik. Ya, sembahyang subuh 3 rakaat. Sembahyang subuh 3 rakaat. Ya. Rakaat pertama tak ada rukuk, terus sujud. Rakaat pertama terus sujud. Sujud pula sekali ya. Sembahyang apa tu ya? Terus bangun. Pas bangun tu pula tak baca Fatihah. Rakaat yang kedua dia sambung ayat tadi. Ya. Lepas tu barulah dia rukuk. Rukuk untuk rakaat kedua. Rukuk tu tengok ingatkan duduk tahiyat, bangun pula lagi rakaat yang ketiga pula. Ada tak baca kunut? Baca kunut ada. Solat subuh. Solat subuh 3 rakaat. Ya. Rupa-rupanya apa? Solat subuh hari Jumaat. Orang sujud sejadah, sujud tilawah, sejadah memanglah. Ya, tak ada rukuk. Sampai ayat tu terus turun. Ya, macam-macam. Bila tanpa ilmu. Dah azan dah. Minta maaf ya kalau malam ni kurang merangsangkan sikit kuliahnya. Tadi kita berhenti dekat sini. Okey dah kan? Ya. Macam tak nak bagi berhenti ya. Kita berhenti lah terus. Macam biasa kita berhenti terus. InsyaAllah kita sambung lagi sikit. Beza antara sembahyang laki-laki dan perempuan dan jenis sujud. Ya, kita ada sujud sahwi, kita ada sujud tilawah, kita ada sujud syukur, kita ada sujud apa satu lagi ya? Itulah antaranya lah. Kita akan tengok, kita akan bincangkan dan saya akan bawa sikitlah perbezaan dalam mazhab. Ya. Dalam sujud, contohnya sujud syukur, kan mazhab kita Syafi'i macam mana? Syaratnya mesti ada berwuduk. Tapi dalam mazhab lain ada yang tidak perlu berwuduk. Kita bincang-bincangkan pada pertemuan akan datang insya-Allah taala. Ya, mudah-mudahan Allah beri kita kesempatan untuk bertemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.